Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita berhimpun di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sedikit daripada saya lah. Bukan biasa bercakap sebenarnya di hadapan semua. Kencangnya degupan jantung ini hanya Tuhan yang tahu. Enggak bisa berkata-kata sebenarnya. Sebab dalam live orang perempuan mungkin yang follow, lelaki yang follow tengok saya dalam live, saya cuma peneman ustazah saja. Bicaranya 3 patah perkataan saja. Tapi ustazah yang selebihnya. Dia lain suasana dengan degupan keluar Indonesia. InsyaAllah ramai yang alim-alim, ramai yang berilmu di hadapan saya. Dan alhamdulillah mungkin sedikit keberkatan yang ada dalam masjid ini menenangkan kita semua, betul? Tenang, saya rasa tenang, sedamai. Di rumah damai atau tenang? Tenang atau damai ataupun sengsara? Tengok isteri suam-suam ke dah rasa panas semua, sejuk semua dah? Bergili-gili, sejuk panas. InsyaAllah sejuk semuanya lah. Pandang suami, suam-suam je sekarang. InsyaAllah kena cari sesuatu lah untuk sejukkan kembali. Macam mula-mula kahwin dulu. InsyaAllah dalam sesuai dengan tajuk kita pada malam ini. InsyaAllah sedikit daripada saya lah sebagai perkongsian. Sebab tajuknya berat. Bila tajuknya berat, kena sesuatu yang kita boleh bawa pulang untuk kita muhasabah. Bila mana ustazah membicarakan tentang hadis Nabi berkaitan dengan tanggungjawab kita kepada orang yang kita dipertanggungjawabkan. Dalam hadis Ibn Umar tadi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab di atas pimpinan kamu. Rakyat dipimpin oleh pemerintah, pemerintah bertanggungjawab. Suami, ada isteri, ada anak, suatu hari nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar tentang apa yang telah lakukan kepada isteri dan anak-anaknya. Berat. Bila fikir memang berat. Sebab kita takut esok-esok kita baru tersedar di akhirat kelak, ketika kita menuju ke syurga Allah tu dengan seronok. Sebab kehidupan kita ni kita yakin bahawasanya syurga menanti kita di hadapan. Betul? Tanya diri masing-masing. Saya tanya diri saya, sebab kita melalui kehidupan hari itu tanpa rasa takut. Takut kalau kita kena neraka Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar. Sebab kita dipertanggungjawabkan. Kita tak sedar dengan tanggungjawab tersebut. Besok-besok barulah kita tersedar, tersentak bahawasanya kita tidak menjalankan amanah yang diamanahkan oleh kita dengan sebaik mungkin. Isteri kita menarik pahala kita. Ya Allah, suami aku tidak memperlakukan aku dengan sebaik mungkin, tidak mengajar Quran, tidak menyuruh solat, menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya. Anak-anak juga begitu. Lalu hilanglah pahala-pahala kita, lalu kita terjunam ke dalam api neraka. Takut. Memang menakutkan. Lalu kita terhitung, kalau kita termenung seorang-seorang. Sebab memikirkan ayat ini, kita lalu termenung, adakah dosa kita sedikit? Tanya diri masing-masing. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak atau terlalu banyak? Terlalu banyak. Terlalu banyak ataupun luar biasa banyak? Luar biasa banyak jawapannya. Terlalu banyak kita nak bawa. Lalu bila kita memikirkan tentang hala tuju kita, sebab matlamat kita dah jelas ke syurga, cuma perlu tindakan sahaja untuk memastikan kita semua ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu keluarga ke syurga atau keluarga ke neraka. Jadi kita pun bila fikir balik muhasabah di sini, terlalu banyak dosa yang kita bawa. Malam-malam termenung banyak dosa kita bawa. Apa lagi kita bawa dosa-dosa dengan orang-orang sekeliling kita. Bila kita bekerja, kita berdosa mungkin dengan rakan-rakan kita. Banyak dosa. Lalu kita pun mengenang kembali firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun 102. 102 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman sakunat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar lahum fiha kalihun. Maksudnya
Faman saqalat ni kita bisa dengar kan surah Az-Zalzalah. Faman saqalat, barang siapa yang berat amalan kebaikannya, insya-Allah dia orang yang berjaya. Faulaika humul muflihun, mereka lah orang yang berjaya. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan dia, mereka lah adalah orang yang rugi dan mereka dicampakkan ke dalam Jahannam. Jahannamu khalidun, selama-lamanya. Wajah mereka yang dibakar itu akan cacat dan hodoh, dan begitulah mereka dalam neraka itu dengan wajah cacat dan hodoh. Bila kita mengenangkan tentang beratnya neraka itu, seksanya neraka itu, azabnya nerakanya, ditambah lagi Al-Waqiah, Allah jelaskan tentang kehebat dahsyatnya neraka tu, minum air menggelegak dan sebagainya. Takut kita semua untuk ke neraka. Itulah ketakutan sebagai seorang suami yang kita perlu bawa. Renung, saya sendirilah, renung sebagai suami, adakah isteri kita ini dah betul-betul kita pimpin? Adakah anak-anak kita ini betul-betul kita pimpin? Takut-takut, inilah azab dia. Sebab apa? Dalam ayat yang lain, ayat Allah Quran, dalam Quran Allah telah memberi peringatan kepada kita, kita terkejut dengan pahala kita tak ada pun. Kita ingat banyak pahala pun tak ada. Lalu kita menyesal kepada Allah SWT dan kita beramal, kita memohon pada Allah SWT untuk apa? Untuk kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Kita takut. Kemudian lalu kita setelah itu kita fikirkan kembali betapa benda masih ada peluang untuk kita perbaiki, maka kita perlu perbaiki, insya-Allah. Dan kita juga sebagai penutupnya adalah sebab orang datang sini nak dengar daripada ustazah, betul? Dan juga nak berselfie dengan ustazah, betul? Betul kan? Niat dulu, niat itikaf dulu, insya-Allah. Lepas tu barulah niat selfie. Okey, betul kan niat, insya-Allah. Ramai tak sabar ni. Kena khusyuk dengan solat nanti dulu, isyak tu. Barulah insya-Allah rezeki ustazah akan berjumpa semualah. Dan sebagai penutupnya, manakala bila kita dah lihat kedahsyatan neraka, kita juga lihat bagaimana kehebatan syurga yang Allah tawarkan kepada kita melalui surah Yasin. Surah Yasin ayat 55 hingga 58 yang kita selalu baca tu. Kelebihan-kelebihan seronok orang dalam syurga, buah-buahan yang mereka inginkan. Mayad'un salamun qaulan mir rabbir rahim, dan akhirnya Allah memberi salam kepada mereka. Maknanya kita boleh melihat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah seronok-seronok tu Allah bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, jadi insya-Allah yang penting daripada dalam rumah tangga, mungkin sama-sama kita boleh amal adalah bersama-sama membantu, bersama-sama menguatkan, bersama-sama memberi peringatan, bersama-sama dalam urusan semua. Kadang-kadang kita terlebih relax suami ni. Kena akui, suami ni memang terlebih relax. Yang fikir banyak rumah tangga kita siapa? Isteri, betul? Terlebih-lebih fikir. Terlebih-lebih fikir mereka. Anak mereka fikir, kewangan mereka fikir, semua mereka fikir. Kadang-kadang kita terlupa. Kuasa berfikir itu diserahkan kepada mereka. Lalu suatu hari kita menuntut. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa buat ini? Kenapa buat ini? Sebab kita gagal untuk berfikir dan bertindak sebagai suami. Akhirnya bila keputusan dibuat, terutamanya untuk isteri yang buat keputusan, maka kita mempersoalkan di akhir setelah keputusan berlaku mungkin kurang tepat dan sebagainya. Wallahu alam.